Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, habibina maulana sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang dihormati Tuan Pengerusi majlis kita pada malam ini, yang amat dikasihi tetamu kehormat kita di atas pentas, Tok Guru saya Ustaz Zul, dua orang adun kita, seterusnya sekalian yang telah bersusah payah untuk menjayakan kursus jenazah kita pada malam ini, muslimin dan muslimat sekalian, sama-sama kita panjatkan syukur banyak-banyak ke hadratillah subhanahu wa ta'ala. Dengan limpah dan kurnianya kita diberi keizinan dan kesempatan oleh Allah untuk berada di padang yang begini hebat. Mudah-mudahan kalau tidak banyak sedikit, Allah tulis apa yang kita lakukan pada malam ini sebagai suatu amal soleh di dalam buku catatan amalan kita. Yang buku itu kita akan baca pada hari kita bertemu dengan Allah, yang Allah sifatkan hari itu yaumala yanfa'u malun wala banun illa man yaumala yanfa'u malun wala banun. Pada hari itu, yakni Allah sebut, tidak berguna lagi anak pinak dan harta yang banyak, melainkan mereka yang datang bertemu dengan Allah dalam keadaan sejahtera, yakni katanya sejahtera daripada syirik dan dosa. Mudah-mudahan kita dibangkitkan di padang mahsyar nanti adalah bersama dengan golongan para nabi, para syuhada, para siddiqin, para ulama, orang-orang soleh, dan orang-orang yang cintakan agama Islam. Sebagaimana maklum, malam ini bukan ceramah ni, ini kursus pengendalian jenazah. Jadi insya-Allah kita akan cerita tentang bab-bab jenazah, boleh? Mudah-mudahan kita dapat beberapa ilmu supaya kita dapat membaiki diri dan memberi manfaat kepada orang lain. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiap-tiap yang hidup pasti akan merasai mati. Maka barang siapa yang dilepaskan daripada neraka lalu dimasukkan ke dalam syurga Allah, maka dia telah pun menang. Dan tidak adalah kehidupan dunia ini melainkan harta benda yang banyak menipu daya kita. Tiap-tiap yang hidup pasti akan mati. Mati ni kita yakin. Bukan kita hak Islam saja yakin, yang tidak Islam pun yakin tentang mati. Iaitu sama ada dia itu daripada ahli kitab Yahudi Nasara yakin mati, atau yang jenis kafir musyrikin sembah berhala pun yakin mati. Hatta kaum ini hak tak percaya agama pun yakin dia akan mati. Kerana mati ini ada dua. Yang pertama alam dunia, yang kedua alam barzah. Mati yang alam dunia ni semua orang percaya. Tak mengaji pun percaya. Orang yang mengajar ajaran sesat pun percaya juga tentang mati dunia ni. Tetapi sebahagian daripadanya tidak beriman dengan alam barzah, mati yang merupakan alam ghaib,
Mati ni ada dua, syahadah dan ghaib. Syahadah ni mati hak kita nampak tu lah. Naik betul ke dengar bahan di lori minyak tergolek, otak lekat celah ring lori. Tu mati syahadah. Orang boleh nampak, boleh tengok, semua bangsa, semua agama nampak mati. Atau mati di hospital, mati di rumah, mati lemah, mati terbakar. Mati itu semua manusia yakin. Maka datang Al-Quran, mari para nabi, mari rasul, bukan nak khabar supaya percaya mati itu, sebab hak tu semua orang percaya. Tetapi mari Quran, mari para nabi, para rasul nak khabar tentang mati yang ghaib, iaitu apa yang berlaku kepada mayat selepas dia meninggal dunia. Ke mana roh dia, lagu mana keadaan dia di dalam alam kubur, siapa mari berjumpa dengan dia. Hak ni lah sebahagian daripada manusia tidak percaya. Hak ni yang kita nak beriman. Hak ni yang Nabi ajar kita. Ada pun hak mati sakit tu tak payah khabar. Semua bangsa tahu. Dayak Afrika tahu waktu bawalnya tok batin dia setelah meninggal dunia. Dia nampak dak gerak tok batin dia. Dayak Papua New Guinea pun pandai hak tu. Tetapi ni tentang alam barzah. Ini yang masuk dalam kata beriman dengan hari akhirat. Kalau mati hak cokoh gitu, Mak Fik pun yakin. Dia kata kawan dia 6 orang KO belaka dah. Hak tu dia tahu pasal dia nampak. Jadi yang manusia sudah nampak, manusia sudah pandai ni, agama dak ajar. Sebab tu tidak ada sebarang hadis yang berbunyi barang siapa yang duduk di tengah panah, lalu dia pun merasa panah, maka hendaklah dia pergi di tempat teduh supaya dia tidak panah. Tak ada hadis gitu. Pasal apa tak ada? Hadis tak lengkap. Dak hak orang reti belaka dak payah ajar. Begitu juga tak ada hadis barang siapa yang berasa nak kecing, maka hendaklah pergi kecing. Tak ada hadis bunyi gitu. Kerana semua orang sudah tahu. Yang adanya hadis begini, iaitu selok belok dalam perkara yang kita sudah tahu. Tidak ada hadis yang mengatakan barang siapa lapar, maka hendaklah dia pergi makan. Tak ada hadis bunyi gitu. Nah, ataupun hadis kata bila dia nak makan, hendaklah dia ambil nasi dengan tangannya, lalu disuap di dalam mulut. Maka hendaklah beringat, sebelum disuap hendaklah diranga dulu mulut. Kalau tidak ranga, berloponglah nasi di mulut. Tak ada hadis gitu. Pasal semua manusia reti. Semua bangsa Afrika, Papua New Guinea tu Dayak pun reti. Hak datang ni hak kita kalau dak ajar dak reti. Kalau nak makan, makan tangan kanan. Tu baru agama ajar. Nabi kata, wala ta'kulu bisimali. Jangan makan dengan tangan kiri. Tu baru dia ajar. Kemudian wala ta'kulul haram. Jangan makan yang haram. Hak tu dia ajar. Maka tentang kematian. Apa benda makna mati ni? Ulama-ulama sebut di dalam kitab-kitab ta'rif. Adamul hayah liman kana hayya, atau yang sebanding dengannya. Iaitulah orang yang asalnya hidup, lepas tu tidak hidup. Itulah mati namanya. Maka bila mari matinya, tahu ke tak? Tahu. Bapa tak tahunya? Boleh tahu ke mati kita? Boleh? Dan nak tahu tak? Nak tahu? Betul boleh tahu? Boleh. Macam rotek kereta kau. Rotek kita hilang, kita telefon JPJ, kita bagi nombor pelik kereta. JPJ tarik. Tutup lu YouTube. Tarik. Tebik nombor pelik kita, dia pun tahu lalu dah. Awak 28 hari bulan 4 2013. Boleh tahu. Maka kalau kita nak tahu bilakah tarikh mati kita, tanya malakul maut. Kalau kita ada kabel lah.
Masalahnya Nabi pun tidak diberitahu oleh malakul maut. Nampak? Tiba-tiba mari berjumpa dengan para Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Datang aku untuk mengambil roh kamu. Diperintahkan oleh Allah. Nah, sampai masa matilah kita. Kalau rotek senang, nak jalan, tengok dulu kita kot cermin, kan mampu kan? Oh, hidup lagi 2 hari lagi, beres. Nak, tapi kita tak nampak, hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dan malakul maut yang menjadi ketua jabatan maut apabila Allah sudah memerintahkan. Maka bila sampai masa mati seseorang itu, dikeluarkan roh daripada badan dia. Kita sekarang roh dan jasad dua unsur yang bergabung menjadi hidup. Gi situ, gi sini, kabak tiang, bubuh dera, tu roh dan jasad, bukan roh saja, bubuh dera. Maka apabila sampai masanya kayak gini, dikeluarkan roh daripada badan. Siapa punya kerja? Malakul maut. Yang mematikan Allah. Yang cabut roh malakul maut. Dah bukan malakul maut yang tukang mematikan. Hei, siapa rajamu? Allah lah. Yuhyi wa yumit. Dia yang memberi hidup, dia yang memberi mati. Kata ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, bila sampai masanya malakul maut cabut roh, Allah matikan jasad. Bila cabut roh, memang tidak bergerak lagi. Dalil, ambil jang surat. Roh punya jang itu bateri belakang dia. Cabut bateri, gerak tak jarum? Kalau gerak juga, jang pe kuda. Faham tak? Tu lah. Masuk balik roh, masuk balik bateri, hidup tak jang? Hidup. Kita, bateri kita roh tu. Faham? Cabut kayak gini, maka kerahlah badan kita. Cuma cabut bateri jang senang. Nampak? Pasal dia masuk sekejap. Yang payah bila bateri jang itu kita masuk daripada mula-mula beli jang dinding 18 tahun tak buang-buang. Maka bila kita nak cabut, melekat bateri dengan jang sebab berkarat habis dah. Betul tak? Maka roh bila lama sudah bersama, hendak ditarik keluar oleh malakul maut, tercabut habis daging-daging manusia. Itulah perasaan sakaratul maut, tersangat sakit, seperti dicabut serentak sekalian aurat-aurat di dalam tubuh dia. Kerana lama sangat duduk bateri dalam jang, bila kita cabut melekat-lekat, akhirnya yang terkopok-terkopok, hok cabut-cabut spring. Maka begitulah, siapa bertepik menolong, ada orang bila dicabut rohnya, na'uzubillah. Tu cerita kita. Anda cabut bateri jang, kita lah tu kayak gini. Faham? Maka bila sampai masanya, tidak boleh diundur-undur lagi. Faham? Dalam bab mati ni, tidak saja rakyat didulukan. Mu jangan politik. Suka pula dah. Ini kursus jenazah. Dalam bab mati tak kira siapa-siapa. Raja ke, rakyat ke, siapa masa dia mati dulu. Raja Cina macam-macam dinasti. Rakyat nak masuk dalam istana dia tak boleh tengok, kena merakak. Oh hebat. Dinasti Ming, dinasti Qing, dinasti apa benda lagi, tak kerti nak sebut dah aku. Faham tak? Kena merakak rakyat, tak boleh tengok, cakap kena tunduk tengok bumi. Hebat. Mari malakul maut senyap Maharaja Cina. Tak? Tak bergerak. Maharaja Fir'aun. Faham? Allahu Rabbi, hebat Tuhan buat. Kekuasaan Maharaja Fir'aun. Sampai seluruh Afrika atau upeti macam-macam, beliang, permata,
Zamru Mah, hari keputeraan Fir'aun. Yang mana dah atas hadiah diserang oleh tentera Fir'aun Mesir. Ditakluk dan dijajah. Selatan Eropah tunduk di bawah. Nampak? Kekuasaan Raja Fir'aun. Mari malakul maut dak bergerak. Buku jadi mami tu mami tri cekelak nesang. Faham tak? Dah tu Raja Fir'aun, dah kuli Fir'aun hok tukang tolak kereta kuda, nerak terus hok tu. Ni jangan kita rasa kita boleh terlepas. Tak ada rakyat didulukan. Sampai masa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimu. Apabila datang dah tempoh mati roktek, tempoh ajal, maka sesaat dulu tak boleh, sesaat kemudian tak boleh. Dah kalau bayar rasuah ke mana? Tak makan rasuah. Malaikat bukan kita. Tak usah kata malaikat. No, jurutera yang membina istana Fir'aun tak makan rasuah. Dalil piramid 5,000 tahun sampai sekarang tidak runtuh. Betul tak? Walaupun dia kufur kepada Allah, tapi tidak rasuah. Tadi orang Terengganu setahun. Betul tak? Itu kursus jenazah namanya. Sampai masa matilah Fir'aun, mati dia. Mati juga raja besar. Empire Byzantine raja, apa benda lagi raja, England raja, Perancis raja, Rusia, mati. Rakyat tak usah cakap banyak. Nampak? Bukan kata duduk rumah PPRT dalam istana yang sangat besar. Mari malakul maut, jeng, KO terus. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Di mana saja kamu berada, pasti datang maut kepada kamu, walaupun kamu duduk di dalam istana yang sangat besar. Duduk dalam istana besar Rusia, raja Rusia, mati. Contoh kita ni hak duduk rumah PPRT, tak usah sombong dengan Islam, jangan sombong dengan alim ulama, jangan sombong dengan surah masjid. Faham? Mati belaka kayak gini. Nak mati balik berjumpa dengan siapa? Berjumpa dengan Allah. Kalau jumpa dengan pak dara kita boleh tahan kira. Nak balik jumpa dengan tentera Allah. Malaikat munkar wa nakir. Sebelum tu yang pertama sekali kematian, kul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Katakanlah kepada manusia-manusia yang tidak tahu itu, mewakilkan oleh Allah seorang tok wakil, iaitu Israel alaihissalam mengambil nyawa kamu. Ini yang kita kena tahu. Ini wakil Allah. Yang ni bukan dengan pilihan raya. Allah lantik. Mari di rumah, tak kira istana ke, dia pergi di istana, maka senyap seorang raja menjadi jenazah. Dia pergi rumah Tok Ngulu jadi jenazah. Dia pergi ke rumah cikgu jadi mayat. Itulah hebatnya seorang wakil, namanya Israel alaihissalam, ketua Kementerian Maut yang dilantik oleh Allah. Nampak? Jadi kita masih hidup ni lah, kita guna peluang sungguh-sungguh. Jangan sombong dengan Allah, jangan sombong sama manusia. Sebab buat baik balas baik, buat jahat balas jahat. Sesuai dengan amalan kita, itulah balasan. Balasan pertama bila? Mula ketika nak dicabut nyawa. Mari nak cabut nyawa. Cabut nyawa ni macam cabut segala anggota seketok. Kita ambil pisau yang sangat tajam, pisau bak, pisau speed. Kita buat gini kat tangan kita, sup, tak berasa pedih. Putus jari. Sebab apa? Sebab terlalu tajam. Tak sakit, sedar-sedar putus, keluar darah macuk. Tak sakit mana? Sakit juga. Tapi bandingkan kita ambil pelayar, kita kepit, tarik sampai cabut. Hak mana sakit?
maka sakaratul maut seperti dicabut segala anggota serentak. Nampak? Sehingga Nabi pun minta berlindung daripada sakaratul maut. Sakit ketika nak mati. Minta berlindung. Faham? Maka ulama-ulama pun pesan bila matilah seseorang itu, mula-mula sekali kita kata apa? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Faham? Kerana mati juga termasuk musibah. Bukan saja mati, hilang selipar, musibah. Ma asabal mu'mini, itulah musibah. Apa yang menimpa orang Islam, orang beriman, yang menyusahkan dia, itu musibah. Tapi kita ni silap orang Melayu. Dia tunggu mati baru inna lillah. Dak mati kena lanyik, putus dah kaki, nyawa ikan, dah kata inna lillah. Mati dah, inna lillah. Nabi ajar kita masuk selumbar ni, jari duri kecil tu, inna lillah. Pasal benda ni kita tidak suka berlaku pada diri kita. Keluar daripada sejik, selipar hilang, Tok Imam. Inna lillah. Dah, natang mana curi selipar aku. Untuk Imam, kata Imam sinilah. Tok Imam Papua New Guinea. Nampak? Sebelum mati, talqin. Talqin ni ada dua. Yang pertama qablal maut, yang kedua ba'dal maut. Faham? Yang sebelum mati ni, iaitulah Nabi kata, man kana akhiru kalamihi fid dunya la ilaha illallah dakhalal jannah atau kama qala. Barang siapa yang last kali dia sebut la ilaha illallah, maka dia berpeluang masuk syurga. Bukan masuk terus. Ajar orang nak mati. Kita nak ziarah orang nak mati ni, dia ada adab-adab dia. Kalau tak tahu adab, biadab namanya. Adab ni ambil dua ni. Dalam kitab-kitab hadis, dalam kitab-kitab yang dibaca oleh alim ulama, batu pergi belajar. Faham? Kalau tak ada ilmu, serba tak jadi kita. Faham? Tu nak buat makan kenduri, nak buat tahlil, nak buat kenduri arwah di rumah, nak buat solat hajat, panggil imam bila mari di rumah, kena ngaji tu. Ni tengok orang buat macam benda kenduri arwah, nak buat kenduri arwah. Orang buat tahlil, nak buat tahlil. Tengok orang buat solat hajat di rumah dia, nak buat solat hajat. Tapi tak mengaji. Kena mengaji dulu. Jangan tengok orang. Iklan alih kereta WKW 7691 Muntosika MCA 321 MCA 321 MCF 7094 ada kecemasan. Sekali lagi, alih kereta WKW 7691, kemudian MCF motosikal 7094, satu lagi MCA 321. MIC tak tahu. Ada kecemasan nak panggil orang mari di rumah buat tahlil, buat jamuan, ngaji dulu. Ngaji tidak jadi. Nak panggil Tok Imam, panggil ustaz, tolong tahlil, hadiahkan pada arwah. Alhamdulillah. Tapi time makan, Tok Imam last sekali dapat. Yang tak tahlil menambah dah nasi. Kalau tuan rumah yang cerdik, mula-mula dia akan kabur ke tukang akak nasi, tukang akak makanan, Tok Imam dulu. Tu tuan rumah cerdik tu. Faham? Dia akan kabur tu Tok Guru dulu, ustaz tu dulu. Pasal dia kepala majlis. Faham tak lagi? Akak dia dulu. Yang berlaku sekarang tak. Orang lain dapat dah. Tok Imam gini, dah lalu nasi kat atas kepala dia. Duk tengok, lala jatuh ikan gula atas muka. Pinggang saja Tok Imam. Orang sebelah tanya, Tok Imam tak angkat. Tu tuan rumah bodoh. Tengok orang buat majlis, nak buat majlis, faham lagi?
Tu cara. Kalau tak ngaji, garanti bodoh. Faham? Betul kelebihan di majlis ilmu kita dapat reti. Kita ingat kita pandai dah. Tak pandai lagi. Hak sebelah tambah. Tambah. Nasi tambah. Tik Imam kata natang lah. Aku pinggang kosong je. Dak atas lauk pun tak bagi. Lala siapa agak belacang. Makan belacang aja Tik Imam. Ini contoh bila tidak ada ilmu tidak menjadi. Nak ziarah orang sakit nak mati, ada adab. Jangan duduk lama. Bila dia nak bersaling, nak kecing, nak apa, minta diri. Ni dak kawan tu dah sakit, pakai pamper tak boleh bangun. Bini mari nak tukar pamper, dak lari. Dia siap tanya, pakai pampers? Bengong punya ziarah. Balik bodoh. Orang nak tukar ni. Ni masalah. Bila kita jangan jadi bodoh, mengaji biar jadi cerdik. Betul tak? Kita cari makan. Tak tu siang hari, malam. Biar kita jadi cerdik. Malam ni kita nak cerdik bab jenazah. Betul tak? Nak ziarah orang sakit berat, hendaklah beri harapan kepada dia. Jangan putus harapan. Contohnya walaupun doktor khabar dia ni dah lama dah, jangan khabar ke dia gitu. Khabar alhamdulillah, nampak comel sikit pada kemarin. Kemarin nampak pucat sikit, hari ni nampak segar dah sikit. Nampak? Memberi semangat dan harapan sunat kepada orang sakit. Tu orang reti tu, dia ngaji. Kalau hak bengong, kawan aku macam mungkak tapi 3 hari KO lalu. Kawan tu hak nak makan obat, tak jadi makan obat. Tu tak cerdik. Dia kata dalam wak ni kemarin ramai matilah, kira tinggal mu seorang je. Tu tak mengaji tu. Hak gitu jangan ziarah menyusahkan orang sakit. Tak boleh. Faham? Tu adab ziarah. Lagi ulama sebut orang yang bekerja menguruskan mayat makruh ziarah orang yang sakit tenat. Sakit kecil tak apa, sakit lutut, sakit orak boleh. Sakit tenat jangan ziarah, makruh. Faham? Contohnya orang tukang mandi mayat atau tukang gali kubur, jangan ziarah orang yang sedang sakit, melainkan waris-waris terdekat. Ni ulama sebut. Sebab apa? Takut orang tu. Faham? Kawan tu dah baru 3 hari dah tak makan nasi. Pasal sakit berat. Last kali berasa nak makan, bini baru nak suap sesudu nasi. Lauk tak ada. Nasi saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa tu? Pok Mak. Pok Mak mana? Pok Mak mandi mayat. Sakit kata, aduh mari dah nak mandi aku. Baik-baik nak makan sudu, tak makan terus. Hak patut pati malang, tengah hari mati terus. Terkejut tukang mandi mayat. Tu ni cerita. Maka apabila telah mati, katalah inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita semua milik Allah. Kalau milik kita diri sendiri, maka sudah tentu kita tidak akan menempuh sebarang perkara musibah. Semuanya baik belaka bagi kita. Kalau kita milik kita diri sendiri, kita jadi kaya, kita jadi senang, kita sehat, kita berjaya segala-galanya. Pasal kita milik diri kita sendiri. Tapi Allah yang milik sampai masa kita jatuh motosikal. Sampai masa barang kita dicuri oleh pencuri. Sampai masa kita sakit. Walaupun tidak ada sebarang umat yang nak sakit. Ada dalam dunia ni satu masyarakat yang nak sakit? Tak ada. Pergilah mana-mana, tak ada. Saya tengok orang panggil maya ajak. Semua nak sehat. Yang sakit nak sehat. Yang sehat nak sehat semua. Ada tak ayah haji panggil? Tok Imam, jemput solat hajat hajat apa ni? Tok Haji, ayah haji ajak gini lah. Ayah haji ni, mak haji ni lama dah hidup, 80 dah. Jadi tak rajin sakit pun. Jadi nak minta doa lah, minta sakit pula. Ada tak gitu? Tak ada. Kalau ada gitu,
Tu imam tanya, ayah haji ni isap minyak tina ke apa? Faham tak? Tak ada bangsa yang nak sakit walaupun hok di dalam hutang. Maka sampai masa sakit juga Allah yang menetapkan. Kita tak boleh mengawal diri kita sendiri kerana kita nak sihat, tapi Allah tetapkan sakit. Walau raja, walau menteri, sampai masa sakit. Sampai masa tidak boleh melaksanakan apa yang hati dia nak. Walaupun duit berjuta di dalam bank, kereta 14 buah dalam garaj, yang murah sekali BMW 5 Series tu pun bibik dia pakai pergi beli sayur. Faham tak? 5 Series. Kita tak tahu 5 Series, 1 Series pun tak ada lagi. Walaupun kaya lagu tu, sampai masa Tuhan tidak izin dia naik salah sebuah daripada 14 buah kereta, duduk atas beg hospital saja. Tetapi jika Allah nak izin, kita yang papa kedana, torek getah saja boleh naik Honda Cup, pusing kampung, bawa bini muda. Betul tak? Walaupun Honda Cup buruk, lampu belakang 3 hari sudah jatuh dalam longkang. Itulah, tengok, Allah tetap bagi yang masing-masing. Maka sebut innalillah, mengingatkan kita bukan milik dia. Kalau kita milik kita, tidak tua, sokmo-sokmo, dulu, kini dan selamanya. Dia yang nak tua, tak ada. Orang lelaki nak muda sokmo. Boleh tak? Tak boleh. Sampai masa tua walaupun kita tak embuh tua. Yang tak tua orang nama muda. Dia hidup tua. Walaupun dia masuk dalam kubur dah, muda juga orang panggil. Muda pergi nawak kubur muda. Nampak tak? Muda tapi pas dalam kubur. Maka mula-mula sekali kita ajar gini. Siapa kat telinga orang yang dekat nak mati, kata la ilaha illallah. Sunat kata gitu. Faham? La ilaha illallah. Jangan kata mengucap. Mengucap tu salah. Nabi tak suruh kata syahadah. Nabi pergi kepada makulul qaul, iaitu la ilaha illallah. Kita orang Melayu tak reti, pergi kat telinga dia. Ngucap. Ngucap. Ngucap ngucap. Hak nak mati tu ingat kicak, kicak. Kicak apa pula aku nak mati ni? Pasal orang yang nak mati bukan dalam keadaan tenang, huru hara. Maka terus sebut di telinga la ilaha illallah. Tu boleh tahan lagi hak bodoh sebut. Ada lagi bodoh, dia pergi tanya, dia pergi ogeh orang nak mati. Kawan tu Ali, bangun Ali. Hak nak mati nama Ali. Ali. Mudah kenal aku dah, mudah kenal aku ni. Tengok aku mudah kenal dah aku ni, aku pot darahmu ni, mudah kenal dah aku. Tu lagi berat. Kawan tu nak mati, dia tanya kenal tak dia. Ada pula nak berkenalan ni. Kawan nak mati. Weh, nak berkenalan tu. Facebook. Ni nak mati dah. Tak apa dok tanya kenal tak kenal. Kawan tu setenak dah. Terus mengucap pada telinga dia la ilaha illallah. Kalau dia sebut la ilaha illallah, diam. Mana-mana ada keluarga yang bising, suruh diam. Degil lepot tanah. Bicaranya. Kata ulama, apabila dia sebut lagi perkataan lain, kita ajar lagi. Dia tak sebut dah. Lepas dia ngucap la ilaha illallah, dia diam je. Tak payah kabosnya. Tapi kalau dia kabur yang lain, maka kita katakan nak air. Tadi ngucap dah. Dah nak air. Kita orang lagi air kosong dah. Saya bengak. Saya bengak nak. Bagi saya bengak. Dari kira nak mati. Bila dia tak sebut dah, biar dia mati dalam keadaan la ilaha illallah. Maka yang pertama kita buat tarmidul mayit, menutup mata dia. Kalau mata terbuka. Sebab apa? Huduh sangat nampak. Kalau mata terbuka. Orang mati. Jadi tutup mata. Kalau mata tutup dah, tak payah tutup. Mata terbuka tutup. Tutup dengan apa? Ikut pandai nak tutup dengan apa pun. Asal tutup. Cuma yang moleknya dengan jari. Ambil jari buat gini.
Tak molek sangat ambil dengan screwdriver buat. Tak molek. Nampak? Dah berapa comel nampak? Buat dengan jari tutup mata. Tu tarmidul mayyit. Tutup mata dia saat mata telah ditutup. Ambil kain tutup dia punya mulut. Faham tak? Jikalau terbuka. Jika tidak terbuka, tidak sunat lagi kita ikat. Tetapi harus sahaja. Sebab mulut teranga tak comel. Tapi setengah orang dia tak pandai. Dia nak ikat ni dia kena lebar belah bawah kain. Faham? Atas ni kecil tak apa. Dia buat terbalik. Bawah ni halus. Atas besar. Terjelir mayat. Faham tak? Ni tak pandai. Kemudian kata ulama, letak di atas perut dia. Kalau dalam kitab-kitab lama, kitab turah, umpama gunting. Ni jadi bodoh. Ni. Bila mayat mati, dia pergi letak gunting. Padahal bukan maksud nak gunting. Nak benda yang berat. Ada pun kitab lama 100 tahun dulu, gunting besar ni. Dekat sekilo seguting. Sebab tu dia ambil benda berat seperti gunting. Gunting lening, besar ning. Faham tak? 80 sen main ding. Why pay more? Faham tak? Jadi ambil juga gunting besar ni letak atas perut. Itu sudah jadi terikut-ikut. Tak tahu ke benda. Asal benda berat. Kalau gunting tu berat, gunting lah. Bukan mesti gunting. Ulama' tak kata hendaklah diletak gunting. Ulama' kata hendaklah diletak benda yang berat. Seumpama gunting. Pasal apa? 100 tahun dulu gunting berat besar gitu. Ni gunting nipis. Biar pandai situ. Supaya tak masuk angin. Esok nak mandi senang. Kalau masuk angin, maka nak tekan perut esok masa mandi mayat susah. Dah lagu mana mayat nak mandi bila? Nak mandi esok. Malam ni jangan tinggallah dia baca Quran. Ni masalah berlaku bila mayat mati pukul 8 semalam, 7 malam, 10 malam. Esok baru orang nak semayang. Tinggal mayat. Tak ada orang baca Quran kat dia. Dan kan tiap-tiap tempat yang dibacakan Quran, maka turun rahmat. Maka mudah-mudahan dapat tumpang rahmat tersebut kepada mayat yang baru dicabut nyawanya. Faham tak lagi? Ni dah. Ayah mati duduk dalam bilik. Tudung dengan kain batik. Tak kuat-kuat sikit tudung dengan dera. Lepas tu anak-anak buat anda baca Quran. Tak, ada luar baca surat apa? Itu anak bewok dia panggil. Kalau anak orang Islam dia akan duduk dekat jenazah. Ayah kita tak ada dah ni. Inilah bakti kita sampai ke esok. Ada 8 jam lagi ni ayah di rumah. Saya baca 3 jam, lepas tu saya tidur. Awak 3 jam, lepas tu Abang Long 3 jam. Comel selalu. Tak mau baca ramai-ramai pun. Tu cara dia. Baca sampai mayat siap disemayangkan esok hari. Tak berlaku pun sekarang. Melainkan 1-2 rumah saja. Salah siapa? Bukan salah Anwar. Salah ibu bapa lah. Dah ajar anak-anak. Betul tak? Dia dah ajar gitu. Anak-anak dia bodoh abang ni. Ni kita pergi belajar. Dan kita ajar anak kita. Kita tak pandai, kita bawa anak-anak mari dengar. Anak-anak kita sibuk sekolah, kita beri dia CD dan seumpama supaya dia dengar. Mudah-mudahan dia reti. Tak banyak pun sikit. Masalahnya bila anak ayah mati, tak buat benda-benda gini, tak reti. Balah nak pusing kaki kat mana mayat ayah. Orang ni kata pusing kiblat. Orang ni kata, hey, pusing alik lauk rasanya. Orang ni kata, tak, pusing alik dapur pulak dah. Mesti ketang sekali. Lala lipat 3 ayah. Tak? Pasal apa? Tak ada ilmu. Piti ada. Bring. Sebab tu pentingnya ilmu. Tak boleh jadi alim ulama, jadi orang yang mengaji dengan alim ulama. Tak boleh jadi orang yang mengaji, tak boleh duduk pondok, tak boleh pergi Syria, tak boleh pergi pesantren. Tak apalah, mari macam ramai-ramai ni, mustami'. Kalau tak juga, balik awal.
Kata Abu Darda, kun aliman au muta'alliman au mustami'an. Hendaklah kamu jadi tuan guru, jadi ulama. Tak mampu, jadi penuntut bagi ulama. Tak mampu, mustami', orang yang pergi dengar. 3 golongan ini diakui oleh Allah. Wala takunir rabi' fatahli. Jangan jadi golongan yang keempat. Tok guru dak, anak murid dak, mari dengar pun dak juga. Maka binasa. Dia tak mari dengar orang mari mengajar agama di kampung dia. Dia duduk di rumahnya nengung saja. Fatahlik, sudah binasa. Rosak, habis, punah dah agama dia. Kerana dia akan buat salah pada akidah. Dia akan buat silap di dalam syariat. Kerana dia jahil. Tu baru duduk di rumah. Apatah lagi golongan yang nak sekat daripada kuliah agama. Na'udzubillah. Mudah-mudahan mereka sempat bertaubat sebelum datang kematian. Kerana mereka juga saudara kita. Kita tak boleh masuk syurga puak ni je. Syurga Allah bukan kecil macam balai raya besar. Kita nak masuk belaka. Yang sedang memusuhi kita, anak beranak kita juga. Kita nak dia masuk bersama kita, dapat syurga Allah. Sebab tu kita beri tazkirah. Jangan marah. Tak suka jangan marah. Ini tazkirah. Kalau marah juga awak cari gerah. Maka dimandikanlah mayat. Siapa tukang mandi? Yang afdal sekali anak si mati. Anak si mati nak mandi mayat ayah. Mandi junuk dah reti. Dia tak tahu. Air hak tubik kau kemaluan dia tak reti. Ada seorang budak di atas kertas. Dia tanya ustaz. Dia tak ada situ, di atas kertas. Dia kata, saya tengok di seluar saya ada macam lendir gitu. Air apakah itu? Kalau air mani saya nak mandi. Kita tanya, mana aku tahu airmu? Itu seluarmu. Buat mari seluar ke aku, baru aku boleh jawab. Ada pula dia tanya berlendir gitu. Kita nak jawab aku mana? Kena walik inguh jatuh dalam luar. Ini masalah. Tapi alhamdulillah dia mari tanya. Tanda dia nak tahu. Betul tak? Walaupun pakai luar pendek, tapi ada bersama dengan kita. Alhamdulillah. Sebab syurga bukan untuk orang pakai jubah je. Untuk orang pakai luar pendek pun ada juga. Yang nak balik ke pangkuan jalan. Bukan untuk ustaz saja nak masuk syurga. Ada ustaz tak mau masuk syurga. Tak payah sebut lah. Tak baik. Mu ni politik semua mu ni. Jangan marah usah. Tu kata. Jadi kita lah mudah sangat. Hidup kita ni cukup mudah. Allah nak tengok perjuangan kita. Allah beri belaka. Beri belaka dah. Dia beri kita nyawa. Dulu kita hanya setitik air mani. Masuk dalam rahim mak 9 bulan. Beranaklah kita. Jadi baby. Tiap-tiap tahun happy birthday to you. Ni besar dah, 60 dah mo. Mata melihat, telinga mendengar, gigi menggigit, lidah mengonyak. Boleh makan sama. Allah beri. Maka balas budi Allah. Kita bersama dengan ulama memenangkan agama Allah. Panggil tukang mandi, tak boleh nak mandi dah. Dia sendiri mandi junuk pun tak reti nak mandi gua ni ayah. Dia sendiri mandi junuk tak reti. Faham? Baru nikah malam pertama. Jadi bila pengantin baru, pengantin baru. Hok dak berpengalaman, bukan pengantin rekong, hok janda dah, bukan pengantin baru. Pengantin rekong janda dah, dia pandai tu. Hok anak dara dengan taruna. Jadi terjadilah apa yang terjadi sepatutnya pasangan suami isteri yang baru kahwin. Betul tak? Tetapi tidak sempat berlaku
jima, berlakulah kebakaran. Terkejut, berhenti. Takkan nak terus juga, anguh dua-dua orang. Tak? Jadi dapur tadi, petang tadi hari ni duk bergula, duk berkenduri, dia punya bara dah habis. Sudah nyala slow-slow, kena di kayu tiang rumah. Maka naik api, tapi tak besar mana. Terkejut, panggil padang apa semua. Tak jadilah malam tu. Alhamdulillah, selamatlah rumah dari terbakar. Tapi tak dapat. Tidur gitu keletisang. Pagi esok, bangun pagi, isteri tanya, dah kena mandi dak semalam tu bang? Faham tak? Pasal apa? Baru sikit baru. Timba duduk tepi perigi. Jangan marah ni cerita. Jadi bini tanya, kena mandi tak bang? Abang kata masa tak ingat kok. Masa belajar sains itu tak ada. Nampak tak? Tu kata, mengaji kolej, mengaji master yang University tu University ni bengong, bak mandi tak reti lagi. Orang tak belarang mu nak belajar tinggi, nak belajar kolej, silakan. Alhamdulillah, otak cemerlang. Sambung lagi ijazah di University, silakan. Cerdiklah tu. Tak puas hati dengan ijazah, nak ambil master 2 tahun, silakan. Agama puji, tambah 1 tahun lagi, badminton master, boleh teruskan. Tak puas hati lagi, PhD 6 tahun buat di Scotland, silakan. Yang salahnya tak belajar agama, situ baru salah. Mencari dunia semata-mata, maka dia hanya dapat hasanah di dunia, tidak dapat hasanah fil akhirah. Maka rugilah dia yesterday, today and tomorrow. Dulu, kini dan selamanya. Betul tak? Tak reti nak buat ada pasal terkejut semalam tak jadi jimak. Lalah guna bang. Tanya ayuh. Tak ke malu kohong tanya ayuh. Oh. Yang tanya abang malu nak tanya ayuh. Disuruh bini dia tanya. Alah, wang tusung. Faham tak? Bini juga kena tanya nak. Wak gana ayuh malang baru sikit, baru kejut rumah bakar. Kena mandi ke tak? Abang suruh tanya. Ayuh kata, gitu tak pandai. Tayamum. Tayamum terus ayuh. Boleh dah dengan ayuh luar pendek. Boleh dah. Tayamum terus. Gluli nak debu. 2 beranak pagi tu. Dah. Pasal apa? Jadi jari bodoh gitu. Pasal tidak suka ke majlis ilmu. Tu penyakit. Tak rugi. Kita mari ngaji ni tak rugi. Faham tak? Pergi dengar kat ustaz-ustaz tu tak rugi. Faham? Tak kena tekek. Bukan kena kebahari. Siapa yang belajar dengan saya, jam tangan saya nak. Ada. Awak mari dengan Viva. Balik Viva kau. Tak rugi pun. Bukan tu kata, Viva, tayar spare bagi saya. Tak ada. Mari dengan wajah. Balik wajah. Tak ada masalah sikit. Cuma kalau kutip derma, sunat. Bukan wajib. Sunat je. Tak bagi, tak dosa. Cuma orang panggil kedekut nak mampu je. Maka kalau tak pandai, panggillah tukang mandi. Inilah orang yang paling gagah di dalam Malaysia. Orang lain tak rak cetong belaka. Guru silat tak rak lawan dengan tukang mandi mayat. Betul tak? Mayat guru silat tak gerak. Duduk atas gerai. Mari tukang mandi mayat jolok hidung. Tak lawan sikit. Tok guru silat. Padahal ayah anda dah tu. Dah. Taekwondo, judo, aikido, karate do, dalam tido. Tak ada kira. Mari tukang mandi mayat menteri ke raja, tak lawan. Senyap belaka. Jadi dia lah yang sebenarnya raja yang paling kuat, tukang mandi mayat. Sebab kalau dia mari minum air kopi di kampung kita pagi-pagi, ada berita sedih.
Faham? Tukang mandi mayat, dia duduk kampung lain. Dalam pagi tu kita tengok minum kopi depan kampung kita. Alamak, siapa pulak jalan ni? Faham tak? Tu ada bisa dia. Tu kita kena hormat. Nah, tukang mandi mayat, dia big boss. JKK tak lawang. Maka datanglah mandi mayat, nak melalukan air di atas badan mayat. Sekurang-kurang mandi mayat, sailanul ma' ala jami'il badani, lalukan air ke atas sekalian badan yang zahir. Niat tidak wajib. Niat tidak wajib. Niat ni orang yang mandi wajib niat. Tapi mandi mayat dia lain. Mandi junub, orang yang mandi wajib niat. Mandi haid, orang mandi wajib niat. Mandi nipah, tukang mandi wajib niat. Mandi wiladah, tukang mandi ibu tu yang kena niat. Mandi mayat pelik sikit. Nak, orang lain yang tukang mandi, bukan dia. Pasal apa dia tak wajib mandi? Sebab kalau mayat wajib mandi, maka akan bertambah mayat. Hak patut mati seorang, 3 orang pula mati. Dan mayat mandi sendiri. Orang dah anak dara mati, umur 40. Tok saudara mari tu daripada Melimau. Anak mayat ni. Kata mayat tu duk mandi kat telaga. Wah, baru mati. Mayat dapat. Tu Pak Long hak masjid tanah tak mari lagi. Hak umur 90. Mari hak tu lebah pula. Maka sebab tu tak diwajibkan mayat mandi mayat. Faham tak? Orang hidup mandikan dia, nak mengurangkan mayat. Faham? Dan kalau dia bangun juga mandi sendiri, karamah, alhamdulillah, sah mandi mayat. Faham? Mandi mayat tak kena berniat. Faham? Yang kena niat orang yang tukang mandi. Tukang mandi mayat tu balik dia mandi pasal dia junub. Baru dia kena niat. Dah orang lain tolong niat tak boleh. Kalau kita mandi junub boleh tak? Boleh tak? Dia suruh kawan dia tolong niat, dia mandi junub. Ada kalanya boleh. Ada kalanya tak boleh. Bila tak boleh? Mandi junub biasa tak boleh. Mandi haid biasa tak boleh. Dah bila boleh? Ada. Tahu tak? Tahu tak? Tak tahu? Musi? Tak tahu juga? Agak cetong juga. Ada kalanya boleh orang lain tolong niat. Bila tu? Contoh isteri haid. Perempuan yang haid tetapi isterinya gila. Niat orang gila tidak sah, kata ulama fiqh. Jadi bila bini gila, gila bukan gila pinggan mangkuk, gila betul. Hok pakai baju kurung kok dalam, berak kok luar. Mengata rawa jalan masuk kampung. Bawa dera se. Tak? Tu gila betul tu. Jadi kata ulama, bila dia haid, lepas kering darah haid, tidak boleh jima, melainkan setelah mandi hadas. Nak mandi hadas, niat orang gila tidak sah, maka diwakilkan suami yang tukang niat. Nampak? Tu nak suruh ngaji. Indahnya ilmu Islam, banyaknya ilmu agama. Kita rasa kita banyak dah. Tak, kita kena berasa sikit, baru kita hormat alim ulama. Ni dak kita bodoh nak tegur ulama. Dia ulama, tegur ulama. Faham tak? Bab ilmu lah, bab lain tak apa, orang jahil boleh tegur. Bab ilmu biar alim menegur alim. Kalau jahil jangan tegur. Pasal kita jahil nak tegur kau mana? Kalau bukan bab ilmu, orang jahil boleh tegur. Contohnya, orang alim silap, ustaz katakan,
Silap naik kereta orang lain. Dia boleh tegur. Ledah pada kuliah dah ceramah 2 jam. Letih dengan orang bawa-bawa, masuk maybe lain. Maybe ustaz tu hijau, dia naik maybe biru. Mana? Mu jangan politik. Ni warna-warna yang indah je kita sebut. Jadi bila kita tengok ustaz salah naik kereta, tok guru salah naik kereta, boleh tak kita tegur? Gitu boleh ha. Tok guru salah kereta boleh. Ni dak bah hukum. Astagfirullahalazim. Tu dia panggil jahil murakkabun. Dia bengong, dia tak sedar dia bengong. Tak dia nak tegur alim. 3 hari lepas dalam Facebook ada gambar video klip pakar hadis di Timur Tengah, seorang muhaddisin sedang membaca hadis. Murid-murid dia beribu sedang ambil hanak. Dalam baca hadis, mari seekor kucing. Kucing pun doai. Yang Tok Guru Syekh ni sambil baca hadis, sambil belai kepala kucing. Dan akhirnya kucing naik duduk di tepi Syekh. Alhamdulillah, sungguh indah video klip begitu. Menunjukkan akhlak Rasulullah. Rasulullah sayang dan hormat pada binatang sekalipun. Nabi pernah main dengan anak kucing. Nabi pernah angkat seekor ibu kucing. Tu akhlak, maka ditunjuk oleh ulama tersebut sambil baca hadis. Haddasana, 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 itu hadis, bukan ayat Quran. Faham? Sambil membelai kucing. Okey, alhamdulillah, tengok komen bawah. Bengong terus. Mari seorang, ini kucing najis lah. Lah, nampak? Dia boleh tengok, siapa tu ulama tengah baca hadis, mu boleh hajar dia balik. Kucing tu najis, mu tu bahlul. Inilah minda masyarakat sekarang. Bodoh terasa alim. Nak tegur, tengok orang siapa dia tu? Tengah baca hadis tu, murid penuh depan duk ambil hadis. Dia tak reti ke hukum kucing? Mu pandai pada dia. Patut rasa malu nak tegur orang. Faham? Fikir dulu, siapa aku? Patut tu kata, mana boleh main-main dengan kucing, mulut baca Quran, lagi bengong. Itu bukan Quran, tu baca hadis. Faham tak? Hak tu kata pula kalau main kucing hati mesti lalai. Astagfirullahalazim. Tak ada seekor habuk nak ambil keindahan gambar tu. Tengah mengajar hadis, mari kucing duduk kat Syekh. Yang dia nak pertikai, nak kondeng Syekh. Inilah mental masyarakat Melayu haprak, bodoh bin bangang. Faham? Kalau beginilah susah, menyusahkan masyarakat, menyusahkan anak isteri dia sendiri. Pasal apa? Jahil terasa alim. Ni bodoh berlapis-lapis. Patut bertanyalah apa hukumnya menyentuh kucing. Baru orang ajar. Dok, dia boleh kondeng balik. Mumpiyah. Kalau Terengganu, awak siapa? Kalau Arab, man anta. Kalau Uttar Pradesh, naka polta boleh ya. Jangan tegur. Tu bapa aling tu, dia tahu hukum kucing. Faham tak? Ni masa ni nak khabar benda-benda gitulah. Banyak dah masyarakat menjadi jahiliah. Bukan tak tegur orang, tapi mu salah dah. Mu menunjukkan kebodohan diri sendiri. Tak malu dunia tengok. Budak mana bengong ni? Lagi iklan jual kereta. Wish JKG. Mulai tahan G belakang. 5550. Wish, Toyota Wish. JKG 5550. Tolong alih. Jangan balik. Ada makan nanti. Di kedai masing-masing. Baik. Lepas dimandikan mayat. Mandi dengan apa? Mandi dengan air. Air apa? Air yang dibuat mengangkat hadas. Kalau kat rumah kita learning, orang makan air paip je. Tak kira mu raja, mu menteri, mu ketua menteri, mu menteri besar atau baru nak jadi menteri besar, mu esko. Mu calon atau calon tidak terpilih, maka semuanya mandi dengan air paip saja. Air paip itulah yang buat basuh kereta, air paip itulah yang siram longkang, air paip itulah yang basuh ikan, basuh mu pula. Betul tak?
Sebab tu jangan sombong. Neh. Tak payah sombong-sombong. Neh. Ni nak cakap besar, mendabik dada, kuasa ada, harta banyak. Aduh, mu nak cakap besar, mu mati kat gi basuh air pahit juga. Kalau mu kelas sungguh, mati kat gi basuh dengan air Pepsi. Tak? Baru kelas. Betul tak? Ada. Air kosong juga dengan pahit. Campur klorin. Jangan takabur. Jangan sombong. Dengan ilmu, dengan harta, dengan kuasa. Semua pinjaman. Sampai masa kamu dibogelkan oleh tukang mandi mayat. Menjadi manusia yang paling miskin di dalam bumi Melaka. Betul tak? Carilah di dalam Melaka ni orang susah. Ada seluar. Carilah mana-mana orang miskin dalam Melaka. Susah lagu mana pun. Pakai baju. Betul tak? Tetapi mayat yang nak dimandikan dibogelkan. Bogel tandanya pukara orang yang sangat apa kedana. Lepas tu bini orang kaya kata, bini datuk kata, Tok Imam, jangan buka, jangan mandi naked. Tak boleh. Bini orang kaya pakai coat, pakai suit mandi. Aduh. Kata tukang mandi, malah layak aku. Tak? Cabut juga seluar. Itulah kita. Maka diratakan air sekalian badan. Kemudian dikapankan. Kapan dengan apa? Nabi kata, ilbasu min siyabikumul bayat wa kafinu fiha mautakum au kama qal. Pakailah pakaian putih, sunat tak wajib. Dan sunat juga kapankan dengan kain warna putih. Kapang warna putih bukan wajib. Harus warna lain. Tapi kita hak sunat ni tak boleh engkar langsung. Tu pelik Melayu. Kalau bak kapang orang mati daripada utara Perlis sampai selatan Johor Bahru, daripada Kuching selatan Sarawak sampai ke utara Sulu, mana? Semua kapang dengan kain putih, betul tak? Padahal sunat sahaja kapang kain putih. Yang sunat dipertahankan mati-matian. Yang wajib dah buat. Hukum wudu dah buat. Hukum kisah tinggal. Hukum ta'zir tak laksana. Tetapi hak sunat, kalau kita buat color lain sekali tengok perampis berita hairang. Faham tak? Ajaran sesat, kapan mayat warna hijau. Padahal boleh, tak ada masalah. Tetapi jahil. Benda sebenarnya kapan kain putih bukan wajib. Tapi dipertahankan. Habis keturunan, habis kapung. Tak berani tukar color. Tukarlah sekali ikut color yang kita minat. Sunat kapankan mayat dengan pakaian yang dia suka pakai masa hidup. Buka kitab-kitab hadis. Sebut dalam kitab Fathul Bari. Bukan ustaz, ni nama kitab. Ni bukan calon ni nama kitab. Sunat kali mengikut amalan Rasulullah dikapankan dengan jubah Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar dikapan dengan jubah yang dipakai masa hidup. Maka sunat kata ulama, kira ayah kita mati, mak kita mati, baju mana yang dia suka pakai masa hidup, afdal kita pakai baju tu masa dia mati. Maka tukang mandi mayat kena tanya anak si mati. Mak suka pakai baju mana itu masa hidup? Mak kita gitu lah, baju lain tak pakai, baju ni sama, baju kurung putih, kain merah, selendang merah. Mu jangan politik. Kacau mu ni. Orang buat contoh je tu. Bagi pakai tu. Tapi janganlah yang memalukan mayat. Faham tak? Jangan tanya dah ayah dulu masa hidup dia suka baju mana. Baju ni tak main, baju tidak nak ambil dia ambil Manchester United. Balik awal pakai tu. Jadi ayah biasa kalau pakai baju Melayu tu dengan kain pelekat tu bagi dia pakai. Afdal. Kerana apa? Kerana yang baru itu untuk orang hidup dan yang second hand bandel itu untuk orang yang telah meninggal dunia. Nampak? Tu cerita kita. Dia kata ada aja dengar apa? Ni baru dengar.
Memang tak ada sebut dalam Raja Lawak. Faham tak? Mu kena mari kuliah baru dengar. Tu untungnya dengar. Mari bodoh balik cerdik. Mari gelak balik cerah. Mari tidak faham Islam, balik faham Islam. Mari tidak lagi suka pada perjuangan ulama, balik aku tetap dah tidak akan lagi beri sokongan pada yang lepas-lepas. Itu kursus mayat. Faham tak? Tahniah orang Melaka. Tahniah pasal kita tak suka. Dulu mari itu siapa rutuh petah-petah. Tak pernah lagi. Ingat tak? Rutuh petah. Mana ada rutuh petah? Kita pergi siapa planet Marih, dak rutuh petah. Melaka lah negeri bersejarah. Rutuh petah. Mu jangan duduk diam-diam. Tak? Duduk diam-diam nak naik atas ni. Negeri bersejarah ni. Kita pun asal orang Melaka. Tok Nyang kita orang Melaka. Nampak? Tok Ki kita pun orang Melaka. Dia pergi bekerja di Terengganu, melahirkan ayah kita di Terengganu. Jadilah orang Terengganu. Ni sirih pulang ke Ganggang. Faham? Mana ayah? Kau kita ni. Ke semayang aja. Maka dikapankan mayat, lepas kapang baru boleh disolatkan mayat. Siapa yang solatkan mayat, siapa-siapa boleh solatkan mayat. Tajhizul mayat arba'atun, 4 perkara yang penting dan wajib. Pertama, mandi, kapang, semayang tanam. Lepas mandi dikapankan. Lepas kapankan disembahyangkan. Sekurang-kurangnya seorang. Ramai lebih baik. Nampak? Kita ni masalah sikit. Bila masih hidup, sombong dengan orang masjid, sombong dengan orang surau, sombong dengan orang pondok. Bila mati, buat baik ke orang sejid, buat baik ke orang pondok. Nak suruh semayang, pok dia. Faham? Bila hidup, sombong. Lalu kok masjid, tak tegur pun imam. Imam duduk petang-petang lepas mayang asar, sembang dengan Tok Bila, Tok Siok, 3 orang tepi masjid. Dia balik kerja, lalu. Tak tegur. Muka dah lah uduh. Faham tak? Oi, tu Imam Bila, orang yang telah bekerja untuk memimpin solat jemaah, memakmurkan masjid. Faham? Tu tok guru, tu ustaz tu, orang yang menyebarkan ilmu untuk kesenangan orang ramai. Tegurlah walaupun tak turun. Apa salahnya? Tak. Kalau buka berhenti bersalam, alhamdulillah. Tak mampu gitu, buka tikar, Assalamualaikum, alhamdulillah. Tak mampu beri salam, akak tangan je, alhamdulillah. Tak boleh akak tangan ada mozaik dekat sini. Ping, boleh tahan kira dah tu imam pun. Boleh tahan kira orang yang tidak sombong dengan orang agama. Betul tak? Tak. Kacil je. Bukan Aston Martin. Tak? Bugatti Veyron ke boleh tahan kira 4 juta suti. Boleh tahan tak? Kacil. Makan. Buka segena tu back wiper. Tak? Sudah sombong dengan orang agama, baru sikit apatah banyak, inilah bakal penduduk api neraka. Siapa ada besar biji sawi sambang dalam diri dia, maka dia masuk dalam neraka. Bukan kita kata, Allah kata. Akhirnya disembayangkan. Jadi kita selalulah dengan ahli agama. Jangan nanti ada mati baru nak kawan dengan ahli agama, baru nak tegur tok guru. Lepas tu bila orang sibuk tak lagi semayang ayah dia nak marah pula. Kita panggil sombong orang masjid, kita panggil tak nak datang. Hodoh. Tok Bila bang, daripada muda Tok Bila bang, mu duduk situ gak, mu tak mari pun. Siapa Tok Bila ni gigi duduklah kocek. Faham tak? Tua dah. Nak bang laku masuk. Faham tak? Lepas bang pun waktu baik mula. Faham tak? Mu tak mari pun, mu sombong dengan orang masjid. Mu kata masjid sombong dengan mu. Mu siapa? Raja Perahu. Orang wajib pergi rumah mu. Ada hadis. Orang bang hayya alal falah, hayya alal salah, hayya alal falah, tak mari.
Tapi sekali dia jemput pergi rumah dia, tali arwah dia, orang tak pergi. Dia kata orang masjid sombong. Banyak cantik. Mengingat tu, Tok Imam tu kuli tok mu. Mengingat Tok Bilal tu, pok mu bayar gaji. Suruh pergi rumah mu. Kerja Imam Bilal bukan pergi ziarah rumah orang-orang. Kerja dia menghidupkan syiar di masjid. Faham? Bila mu tidak segan ke masjid, orang tak segan pergi rumah mu. Baru comel gitu. Maka dia semayangkan, tak kira siapa-siapa semayang. Tak? Lepas semayang, usung wak ke kubur. Wajib ditanam. Walaupun wasiat lagu mana pun, 4 perkara ni wajib dilaksanakan. Mak dia kata kalau mak mati, mak wasiat jangan mandi, tak boleh ikut. Pasal mandi mayat itu wajib. Pak pula kata kalau pak mati jangan tanam, sakut kat tiang TMP. Tak boleh. Pasal 4 perkara ni wajib. Faham tak? Dan 4 perkara ni boleh ambil harta si mati. Tak ada boleh orang lain nak komen walaupun waris. Umpamanya ambil duit si mati untuk beli kain kapang dan sebagainya. Mari anak sulung si mati, jangan ambil duit ayah saya. Saya tidak reda. Tak reda kepala otak mu. Ni 4 perkara reda tak reda ni untuk keperluan si mati. Mung tak ada hak. Si mati waris tidak ada hak dalam 4 perkara ni. Jikalau tidak digunakan peruntukan yang lain. Faham? Tak ada orang boleh halang. Tak ada seorang waris yang boleh halang daripada guna untuk mandi kapang, semayang, mandi kapang, semayang dan tanam. Habis selesai ni, baki bayar pula hutang Allah. Kalau ada wasiat, kalau ada kafarah, kalau ada fidyah, kalau ada nak derma dan sebagainya. Lepas tu baru hutang rumah-rumah, kedai-kedai dekat rumah. Habis dah, baki RM1,000. Baru bagi mu 10 orang. RM10 seorang. Itu baru hak waris. Nah, pasal apa jadi macam-macam hak? Pasal tidak mengaji. Nak buat kerah kepala. Nak kerah kepala atas jahil. Hak mengaji 2 orang anak beranak. 18 orang tak mengaji. Menang mana? Menang hak 18 majoriti. Itu masalah. Maka akhirnya ditanam balik ke dalam tanah. Batu kita rauk tanah. Pegang tanah, minha khalaqnakum. Pum, bubuh dalam liang. Ambil tanah yang lain, wa fiha nu'idukum. Tup lepo. Ambil tanah yang lain, wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Lepo. Mengambil pengajaran daripada tanah kamu dijadikan, kepada tanah dibalikkan semula, daripada tanah dibangkitkan di bumi mahsyar nanti. Faham? Tu. Ada orang yang tak tahu, dia tengok orang alim buat. Dia tanya kawan dia. Kawan dia kata, dia tanya, bila baca dia, masa aku tengok Tok Guru buat gitu. Hei, doa iftitah kau. Balik awal tu. Doa kedua, Rabbi Fili. Suruh mengaji, dia pergi tepek dera. Faham tak? Mengaji dulu, sekarang baru tepek dera. Faham tak? Tepek berdera tak mau pada mengaji. Ambil berdera tu serekuk atas kepala dia. Berdera tu lah, bukan berdera lain. Aku tak sebut. Allahu Rabbi, jadi itulah balik kita kepada tanah. Tak ada kesombongan langsung. Nak sombong atas benda. Mari daripada tanah. Adam cipta daripada tanah. Kita daripada Adam. Daripada mani. Mani daripada ayah. Ayah pada Tok Ki. Tok Ki pada Tok Nyang. Tok Nyang pada Tok Nyuk. Tok Nyuk pada Greng mother. Faham tak? Greng mother. Daripada Greng Turismo. Faham? Kau pandai lah apa pun. Nampak tak? Akhirnya siapa kepada Nabi Adam. Antum min Adama wa Adamu min turab. Kamu semua daripada Nabi Adam. Dan Nabi Adam